Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman pelajar, saya sudah pun uploadkan nota hari ini untuk kita sama-sama membincangkan tentang isu etika dan peradaban. Yang mana saya sebut ialah etika dan peradaban dalam kepelbagaian. Maksudnya sesi ini kita akan mula membincangkan etika dalam peradaban. Untuk minggu ini kita akan bincangkan etika dalam peradaban Melayu. Etika dalam peradaban Melayu Islam. Kemudian pada minggu depan kita akan membincangkan etika dalam tamadun Cina, tamadun India dan tamadun yang lain lah yang wujud di Malaysia ini sebagai satu kepelbagaian. Senario awak semua di Malaysia ialah sekarang ini secara idealnya dan secara retoriknya negara ini memang diduduki oleh beberapa orang etnik, tetapi kepelbagaian itu tidak sekata lah, maksudnya ada etnik yang lebih ramai berbanding dengan etnik-etnik yang lain. Jadi etnik ini iaitu etnik Melayu mendominasi, dominan di negara ini kerana mereka adalah majoriti, itu lebih daripada 60%. Sekarang ni sudah 70%. Semasa kita merdeka dulu, penduduk Melayu tidak berapa ramai, iaitu lebih kurang dalam 60 lebih sikit saja. Tapi sekarang sudah meningkat kerana proses pemodenan Malaysia juga berkembang. Ini menjadikan etnik lain, khususnya China dan India, lebih mudah untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi moden. Bukan bermakna orang Melayu tidak terlibat dengan aktiviti moden itu, tetapi kerana jumlah mereka yang ramai, maka jumlah sebahagian dari mereka juga terlibat dalam aktiviti moden, urbanisasi, tapi sebahagian lagi masih lagi tersekat di kawasan luar urbanisasi tersebutlah. Jadi ada positif dan negatifnya apabila mudahnya kita terlibat dalam aktiviti industrian atau aktiviti ekonomi moden ni. Antara kelebihannya ialah pendapatan kita meningkat. Jadi kebanyakan bukan Melayu di Malaysia ni pendapatan mereka meningkat, termasuklah India sebenarnya. Malangnya sebahagian dari pendapatan orang Melayu tidak meningkat. Dan juga penglibatan kepada aktiviti ekonomi moden ini, urbanisasi, perbandaran, tinggal banyak di bandar, menyebabkan ramai di kalangan awak semua yang berpendidikan tinggi, seperti awak semua ni nanti, tidak cepat berkahwin, tidak segera berkahwin. Umur dah 25 tak kahwin lagi, umur 26 tak kahwin lagi, umur 30 pun tak kahwin lagi. Kalau umur 30 untuk lelaki itu just nice untuk berkahwin lah, ekonomi pun sudah mula pokok. Tapi kalau wanita itu sudah lambat. Apabila 30 atau akhir 30 baru berkahwin, maka jumlah anak yang akan diperoleh itu sedikit. Dan ini memberi kesan kepada jumlah populasi keseluruhan bagi etnik tersebutlah, masyarakat Cina misalnya, kerana mereka sangat mementingkan material, kemampuan material, maka jumlah anak mereka semakin hari semakin berkurangan lah. Jadi daripada 5 orang anak kepada 4 orang anak kepada 3 orang anak. Jadi generasi hari ini tidak ramai anak, 1 atau 2 orang anak sahaja di kalangan generasi etnik Cina. Jadi ini menyumbang kepada pengurangan jumlah peratusan etnik Cina negara kita lah. Sebab jumlah kelahiran perlulah seiring dengan jumlah kematian. Sebab pastinya orang akan mati. Jadi kalau jumlah kematian lebih ramai daripada jumlah kelahiran, maka etnik tersebut akan susut lah. Akan susut terus.
Setiap daripada kita ni mesti ada penggantian ya, sekurang-kurangnya dua. Sebab suami dan isteri dua kan. Jadi sekurang-kurangnya dua anak itu akan menggantikan suami dan isterinya. Tapi kalau seorang anak, maka dia akan jatuh kepada separuh. Kalau ada 10 juta, akan tinggal 5 juta saja. Kalau 5 orang anak ni tak uh, kahwin, lepas tu tak dapat anak juga, makin susut lagi lah. Ataupun dapat seorang lagi anak, daripada 5 juta menjadi 2/5 juta. Dan seterusnya, dan boleh hilang lah. Atlet tersebut boleh hilang dalam generasi tersebut lah. Itu kemungkinan itu memang ada. Uh, Masyarakat Melayu sebaliknya, kerana sebahagian dari mereka tidak terlibat dengan, bukan tidak terlibat, tidak begitu aktif, yang tinggal di kampung dan mereka yang tercicir pendidikan mereka, mereka selalunya akan berkahwin awal, dan bila berkahwin awal, awak akan menghasilkan anak yang lebih awal lah, anak yang lebih awal, dan anak itu pula akan ramailah aktiviti menghasilkan anak akan menjadi aktif lah, sebab awak muda, umur muda mungkin dalam 20-an, 21, 22 tu memang sangat kuat. Jadi mereka akan melahirkan ramai anak, dan 5 anak, 6 anak itu biasa. Biasa. Jadi maksudnya dia akan memberikan kesan ganda, iaitu jumlah masyarakat Melayu akan bertambah dari setahun ke setahun, kerana mereka tidak ada 2 anak, tapi sekurang-kurangnya 3 anak atau 4 anak. Itu akan menyebabkan dari segi jangka panjang 10 tahun ke 20 tahun akan datang, jumlah orang Melayu akan semakin ramai lah di Malaysia ni. Daripada dulu 60%, sekarang 70%, dia akan masuk kepada 80%. Dan kalau orang Cina masih tak berapa minat nak kahwin awal, tak berapa minat nak kahwin, ramai yang tak nak kahwin, orang Melayu akan meningkat lagi menjadi 80%, dan mereka akan menjadi sangat dominan lah kat Malaysia ni. Tapi itu adalah proses natural lah. Proses natural di negara Cina sekarang ini, daripada dasar satu anak, mereka tahu rupanya bila dasar satu anak, jumlah penduduk Cina akan tiada pengganti. Mak dan bapa dia meninggal, tinggal salah seorang, yang gantinya seorang. Bila seorang ni, lepas tu macam-macam boleh berlaku, seorang ni akan menjadi setengah. Jadi penduduk dia akan menguncuk lah, tak ada penggantian. Jadi di negeri Cina sekarang ni digalakkan untuk memiliki lebih daripada satu anak. Mereka digalakkan untuk memiliki 2 orang anak. Itu silap mereka lah. Sekurang-kurangnya memang 2, sebab kalau tak, memang tak ada pengganti. Kalau dah meninggal, habis. Jadi orang lain akan dapat peluang tersebut lah. Keadaan ini sedang berlaku di Eropah. Di Eropah, apabila orang-orang Eropah yang sangat terlibat dengan urbanisasi, terlibat dengan ekonomi moden, ramai orang Eropah yang berkahwin lewat mengejar karier, kemudian dah berkahwin, tak nak terus dapat anak, dan ini menjadikan jumlah populasi Eropah di kalangan orang-orang Eropah itu menurun lah, tak ada pengganti. Sebab sebahagian dari mereka tak nak kahwin dan tidak menghasilkan anak. Ramai di kalangan mereka yang berkeluarga, berkahwin tapi tak nak anak. Mereka tak nak responsibility tersebut. Jadi dalam tempoh 10 tahun akan datang, dijangkakan penduduk Eropah akan bertukar posisi. Kedudukan jumlah penduduk mereka yang multi etnik kat sana pun, tetapi kerana etnik lain, terutama daripada Afrika, daripada Algeria, daripada Tunisia, daripada Syria, daripada beberapa negara lain yang sedang berhijrah ke sana, mereka ini pula menghasilkan ramai anak, dan dalam bancian yang dilakukan oleh kerajaan di sana, di Perancis, di Jerman, di Belanda, di Sweden, di Britain, menunjukkan bahawa jumlah kelahiran anak di kalangan pendatang yang telah pun diserap masuk sebagai rakyat mereka di sana, bila mereka berkahwin dan lahir anak di sana, dan anak itu akan menjadi warga negara di sana lah. Bahawa mereka dianggap sebagai imigran lah. Sama di Malaysia, kalau mak bapak mereka datang ke Indonesia, kemudian berkahwin kat sini, nak dapat anak, anak itu akan menjadi warga negara Malaysia lah, otomatik. Itu memang nature lah. Memang sistem di seluruh dunia memang sistem macam itu. Jadi
jumlah uh, jumlah populasi bukan penduduk asal, ibu bapa dia lah, uh, daripada negara-negara di sekitar Eropah itu semakin bertambah di sana sebab mereka uh, dalam budaya mereka sangat mementingkan keluarga yang ramai. Islam dan dalam Islam membenarkan perkahwin lebih daripada seorang. Dan di sana di budaya dalam budaya di Afrika dan juga di Arab, berkahwin lebih daripada satu adalah satu budaya. Kalau di Malaysia, berkahwin satu adalah satu budaya. Lebih daripada satu bukan satu budaya kat Malaysia lah. Di kalangan orang Melayu Malaysia. Dia beza sikit. Tapi di kalangan masyarakat di luar, di kalangan orang Afrika dan juga orang di tanah Arab, berkahwin lebih daripada satu tu satu budaya. Jadi jumlah ramai anak tu memang nature sebab kalau isinya lebih daripada satu, istrinya akan menghasilkan anak masing-masing lah kan. Berbanding dengan anak satu pula, apa ni, isteri satu. Macam saya lah, isteri satu. Ramai pensyarah kat UTM dan ramai orang Melayu kat UTM dan ramai penduduk kat Malaysia ni isteri satu saja. Kalau kita dengar dia isteri dua, tu macam ada apa ni, uh, unik lah, macam tu. Itu sebab dia tidak menjadi satu budaya dan dianggap sebagai sedikit tabu lah kat Malaysia ni. Berkahwin dua, tiga, empat lagi lah. Itu sebab orang tak ramai amalkan. Itu sebab majoritinya amalkan seorang saja. Tapi di Eropah terbalik pula. Uh, untuk pendatang ini, walaupun mereka pendatang, walaupun mereka tak ada duit, tapi mereka berkahwin juga lebih daripada satu, sebab itu adalah budaya mereka. Dan satu keunikan untuk masyarakat di Eropah ialah mereka ada undang-undang untuk pelarian. Jadi walaupun mereka tak bekerja kat sana, kerajaan Eropah akan memberikan mereka bantuan kewangan dan makanan dan sebagainya. Walaupun ada dua isteri, tiga isteri. Kebanyakan mereka sedemikian. Dia datang daripada sana bawa satu isteri, tapi bila sampai kat Jerman ke, kat Sweden ke, mereka akan berkahwin lagi. Dan kerajaan mereka akan bantu pula. Bukan kerajaan asal mereka, kerajaan di tempat mereka berhijrah itu membantu mereka. Ada bantuan untuk pelarian itu. Jadi mereka memang boleh sebab dan mereka tak ada tuntutan yang banyak lah. Sebab mereka orang yang apa ni, dia tidak seperti kita terlalu banyak tuntutan kan, kita nak itu nak ini. Mereka cukup sekadar untuk melangsungkan kehidupan dan baca mereka sudah mencukupi. Yang penting dapat makanan dan pendidikan itu saja. Tapi kalau kita yang telah terlibat dalam proses modernisasi ini, tak cukup dengan seperti itu. Macam-macam kita nak. Itu yang sedang berlaku di Eropah dan dalam tempoh beberapa tahun lagi, Eropah memang komposisi etniknya akan berubah. Sebab itu penentangan yang kuat di kalangan sebahagian daripada Eropah terhadap pendatang-pendatang ini semakin meningkatlah, semakin kuat. Malah berlaku beberapa pertempuran lah kalau di Britain tu dengan pendatang-pendatang ini sebab ada kawasan-kawasan tertentu, kota-kota tertentu yang penduduknya pendatang ni lebih ramai daripada penduduk asal. Dan apabila lebih ramai, mereka boleh mendominasi sesuatu kota tersebut. Orang asal di situ akan tidak selesa tinggal di situ dan mereka akan berhijrah di tempat lain. Dan bila mereka berhijrah, tempat itu akan diambil oleh pendatang-pendatang ini dan lama kelamaan bandar itu akan sepenuhnya lah dikuasai oleh pendatang. Dan saya pernah pergi ke sana, pergi ke salah satu bandar di Britain dan saya tak merasa bahawa saya berada di Britain. Saya rasa saya berada di Bangladesh ataupun di salah satu kota di Pakistan. Sebab sekelilingnya yang tinggal di situ ialah orang Pakistan dan orang Bangladesh. Peniaganya ialah orang Pakistan dan Bangladesh. Yang bawa Mercedes-nya orang Pakistan dan Bangladesh. Yang bawa taksinya pun mereka juga. Jadi yang ada penduduk asal daripada Britain tu adalah seorang dua orang yang kebetulan lalu. Jadi itu yang sedang berlaku lah di sana.
Itu yang ada kelompok tertentu di sana yang merasakan tercampur lah kat situ. Dan, tapi macam mana dia tak nak kahwin, tak nak dapat anak. Jadi jumlah mereka semakin ramai sampai mereka berkahwin anak ramai dan isteri pun ramai. Jadi jumlah mereka akan meningkat dan memang dijangkakan dalam tempoh 10 ke 20 tahun lagi populasi di sana akan berubah. Jadi dan kebetulan pula mereka beragama Islam. Jadi di setengah-setengah negara di sana Islam memang semakin kuat lah. Semakin kuat. Itu awak kena faham. Ya. Populasi di negara itu berubah. Apabila proses modernisasi itu berlaku dan juga proses migrasi berlaku. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan juga sedikit tentang migrasi ini. Mengapa Tamadun Melayu ini pernah menjadi isu lah di negara kita oleh pemimpin MCA dan juga pemimpin parti yang memilih etnik yang lain lah. Sebab mereka tak puas hati kena ada keistimewaan tertentu, prestige tertentu terhadap golongan tertentu atau etnik tertentu lah di negara kita. Okay, kalau kita lihat kedatangan hari ini, ada 2 orang lagi yang tak masuk. Daripada 56, ada 54 saja. 95% lebih lah datang. Tapi ada juga lagi yang tak datang. Saya tak tahu apa 2 orang ni, ada kat hospital ke, kena COVID ke, atau kenapa, sebab sepatutnya tak ada masalah untuk masuk dalam online ni, mudah saja kan. Buka je komputer, yang penting ada internet, boleh masuk. Okay. Untuk hari ini, saya akan buka nota yang saya sudah sharekan dalam e-learning, iaitu etika dalam peradaban, dalam kepelbagaian peradaban. Kalau di sini ialah kuliah 3. Okay. Saya akan sharekan. Nota ini telah pun disediakan oleh salah seorang pensyarah yang mengajar subjek ini. Jadi kita akan lihat nota ini. Tapi saya tak akan baca satu-satulah, itu awak boleh baca sendiri nanti, ataupun awak baca semasa saya bentangkan kuliah ini, ya. Sebab notanya detail, terutama berkaitan dengan etika tentang tamadun Melayu dan tamadun Islam. Disebabkan tamadun Melayu ini dipengaruhi oleh tamadun Islam, maka perbincangan kita juga tidak boleh lari daripada tamadun Islam. Ya. Sebab tamadun Islam adalah core ataupun teras kepada tamadun Melayu. Walaupun tamadun Melayu unik tersendiri juga berbanding dengan tamadun Arab, tamadun Afrika dan sebagainya yang juga beragama Islam. Tetapi dalam tempoh sepanjang kewujudan tamadun itu, tamadun Melayu cuba untuk menyesuaikan diri dengan elemen-elemen Islam. Jadi dari masa ke semasa, orang Melayu berusaha untuk melaksanakan semua elemen-elemen yang ada dalam tamadun Islam itu. Ya. Dan salah satu sifatnya tamadun Islam ni ialah kerana tamadun Islam ni dibina oleh pelbagai suku etnik di seluruh dunia, maka tamadun ini begitu kaya lah, sangat kaya dengan elemen-elemen, sama ada elemen budaya materialnya ataupun budaya bukan materialnya, ya, seperti pemikiran, ilmu pengetahuan, ya. Itu sangat kaya lah, sangat hazanah tamadun ini sangat kuat dan sudah pun teruji dari zaman ke zaman.
sejak daripada abad yang ke-7 Masehi. Sekarang ni sudah ke abad yang ke-21. Jadi daripada 7 ke 21 tu dah berapa ratus tahun. Sudah ratusan tahun. Ada naik, ada turun, ada naik lagi, ada turun lagi. Dan terlibat dengan bermacam-macam cabaran, rintangan. Tamadun ini pernah berdepan dengan tamadun Rom, berdepan dengan tamadun Parsi, tamadun ini pernah berdepan dengan tamadun Cina, berdepan dengan tamadun India. Jadi memang tamadun ini telah menyerap banyak elemen lah. Walaupun kita beragam Islam, tapi kita juga dapat menerima falsafah daripada Yunani. Falsafah Yunani juga kita masuk ke dalam tamadun Islam dan mempengaruhi juga kefalsafahan dalam tamadun Islam. Begitu juga tamadun Cina, elemen tamadun Cina, malahan Nabi Muhammad telah menganjurkan orang-orang Islam pada ketika itu, kalau nak menuntut ilmu, janganlah hanya di tanah Arab saja, tetapi menuntutlah sampailah ke negeri Cina sekiranya diperlukan. Kerana apa? Negeri Cina ketika itu ialah negara yang moden, yang maju. Jadi orang-orang Islam digalakkan untuk pergi sana sebab pada masa itu abad yang ke-7, beberapa dinasti di China, dinasti Qing, dinasti Ming, macam-macam dinasti kat sana, dinasti Han sedang tengah menuju kemuncaknya lah ketika itu, dan tamadun dunia ketika itu memang dipegang oleh tamadun Cina. Dan dalam masa yang sama juga ketika itu tamadun dunia juga dikuasai juga oleh tamadun Rom. Jadi tamadun Rom di barat ada, tamadun di timur ialah tamadun Cina dan juga tamadun Persia. Itu Parsi hari ini. Parsi pula, awak tak tahu Parsi itu apa ya? Iran lah, Iran hari ini. Okay. Dan kerana orang Islam menganut agama Islam, maka tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin Islam adalah menjadi role model kepada mereka lah, kepada raja-raja Melayu. Tokoh-tokoh ini menjadi role model lah, sultan-sultan. Malahan raja-raja Melayu sudah pun memiliki hubungan diplomatik dengan raja-raja daripada Turki, kerajaan Osmaniyah, daripada wilayah-wilayah yang lain, kerana ketika itu sudah pun wujud hubungan-hubungan politik, termasuklah Raja Melayu juga memiliki hubungan dengan Maharaja Cina. Yang kita tahu kepada ilmu yang kita pelajari semasa kita di sekolah rendah, kita tahu kita ada hubungan yang baik dengan Cina, sebagaimana kita juga ada hubungan baik hari ini dengan pemerintah komunis di China. Walaupun dia komunis, kita bukan komunis, tapi kita boleh menjalankan hubungan yang baik dengan mereka. Itu garis kasar utama tamadun Islam. Dan kerana tamadun Melayu ini sangat berkait dengan tamadun Islam, maka konsep akhlak ataupun konsep etika itu sangat dikaitkan dengan konsep etika dalam bahasa Arab ataupun konsep etika dalam Islam, yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu khuluq ataupun akhlak. Dan apabila orang Melayu menyebut akhlak, dia tidaklah dalam kepala dia menggambarkan tentang etika, sebab akhlak itu adalah cantuman daripada etika dan moral. Etika dan moral sebab dalam masyarakat Melayu, akhlak itu bukan hanya dipelajari daripada tradisi lisan, iaitu daripada ibu bapa, daripada nenek moyang kita, tetapi juga tercatat dan dipelajari dalam Al-Quran, satu kitab bagi setiap umat Islam, kitab panduan hidup dia, iaitu namanya Al-Quran. Macam mana nak bertingkah laku, macam mana nak bercakap, macam nak bergaul, macam mana nak beribadat, semua ada dalam kitab tersebut. Dan kitab Al-Quran ini boleh dikatakan adalah kitab akhlak lah. Akhlak. Jadi apa yang disebabkan akhlak atau apa yang dikatakan sebagai etika itu
ada dalam Al-Quran Karim lah. Al-Quran itu kitab dia, kitab orang Islam. Jadi kalau orang bukan Islam nak tahu tentang Islam, dia kenalah tahu bahawa teras kepada kehidupan orang Islam ini ialah Al-Quran itu. Jadi apakah dia akhlak? Akhlak ialah tuntutan perlakuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu apa? Al-Quran ialah perintah daripada Tuhan, daripada Allah, daripada God yang mesti diikuti. Dan orang Melayu juga percaya bahawa kitab Al-Quran itu adalah sambungan daripada kitab-kitab yang telah disampaikan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, Nabi Musa, kitab Injil, kitab Zabur, kitab apa lagi, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Ibrahim. Jadi dan juga kitab-kitab lain, kitab Nabi lain yang mana semua itu telah pun di-finalisekan, telah ditutupkan dalam satu kitab terakhir iaitu namanya kitab Al-Quran. Jadi orang Islam, Al-Quran itu bukan kitab-kitab biasa. Awak kena faham. Al-Quran ini adalah kitab luar biasa pada orang Islam. Bahawa kitab itu mengandungi mukjizat, menggunakan elemen luar biasa lah mukjizat tu, ada elemen yang kita tak dapat nak terangkan secara fizikal, sebab siapa yang mengetahui tentang Al-Quran, hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, malahan membaca ayat-ayat daripada Al-Quran itu pada hari tertentu, pada waktu tertentu, orang itu akan mendapat keistimewaan tertentu. Kalau dalam tradisi masyarakat Hindu dikenali sebagai sakti lah kan, kuasa luar biasa yang dimiliki seseorang dengan amalan-amalan tertentu. Tapi dalam masyarakat Melayu kita tak sebut sebagai sakti, kita sebut sebagai apa tadi saya sebut tadi, dia ada keistimewaan tertentu yang siapa yang mengamalkan akan mendapat kelebihan-kelebihan tertentu. Itu adalah kepercayaan dari orang Islam. Apa yang menariknya ialah bahasa Al-Quran itu sendiri bukan bahasa yang tinggi dibandingkan dengan bahasa kursi yang wujud di dunia ini. Dan antara ayat Al-Quran itu ada terpapar di dalam bangunan di Fakulti Undang-Undang Universiti Harvard. Universiti Harvard pun telah mengambil petikan daripada Al-Quran berkaitan dengan keadilan. Mereka meletakkannya di atas bangunan di fakulti tersebut untuk menggambarkan tentang pentingnya keadilan. Jadi dia tak ambil daripada kitab lain, dia ambil daripada kitab Al-Quran. Tak tahu kenapa, kena tanya orang kat Harvard lah. NC Harvard kena tanyalah, NC Harvard, sedangkan mereka ialah orang barat yang beragama Kristian. Mereka tak letak dalam petikan kepada Injil, tapi dia memilih Al-Quran. Itu satu yang menarik untuk kita pelajari di situ. Kerana Al-Quran itu mengandungi ayat-ayat yang sangat baik, sangat bagus tentang kehidupan. Malahan orang yang bukan Islam sendiri pun yakin ataupun percaya tentang apa yang disarankan dalam Al-Quran itu. Ini kan dia diletakkan sebagai satu teras ucapan yang ataupun kita sebagai satu ayat yang boleh jadikan panduan dalam kehidupan. Tidak hanya orang Islam, tapi juga orang bukan Islam. Sebagaimana telah pun dilakukan di Harvard University, satu universiti yang paling prestis kat dunia lah, Harvard. Nombor dua, universiti mungkin Cambridge ataupun Oxford lah, saya tak pasti. Tapi yang paling utama kat dunia sekarang ni ialah Harvard lah, Harvard University. Dan kiblat ilmu pengetahuan dunia ialah di Harvard lah, terutama UTM. Untuk UTM lah, saya rujuk pada UTM kan. UTM ni dia punya role model universiti ni ialah Harvard University. Sebab nak masuk Harvard ni bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Masuk UTM pun susah.
masuk UTM pun susah. Kalau tak dapat semua A, tak boleh nak masuk UTM ni. Jadi kalau kat masuk Harvard, bukan semua A saja, ada lelaki dia punya test dia kan, dia ada test dia sendiri. Jadi nak masuk susah. Kat Malaysia ni nak masuk universiti tak ada test, cuma test bahasa Inggeris je. Yang testnya ialah SPM ataupun STPM ataupun diploma dan sebagainya. Tapi kalau nak masuk universiti tertentu di dunia ini, dia ada test dia sendiri. Tak cukup dengan lulusan yang awak ada itu, tak cukup. Awak ada test lain. Sama juga di Indonesia. Di Indonesia pun macam tu. Sebab apa? Sebab ramainya orang nak masuk universiti tersebut. Jadi mereka kena tapis betul-betul. Tapis. Kat negara kita ni pun nak masuk universiti tu seperti UTM, UM tu pun dia tapis juga, tapi tak adalah satu test, ada test khas daripada pihak universiti buat untuk pelajar nak masuk universiti dia. Tak adalah seperti itu. Sampai ke peringkat itu kat Malaysia belum lagi. Tapi di Indonesia sudah ada. Saya pernah ditawarkan untuk masuk ke Universiti Indonesia di nama dia Universiti Indonesia di Jakarta. Universiti ini adalah top universiti di Indonesia. 280 juta penduduk dia, jadi pelajar-pelajar yang pandai pun berjuta lah. Kita penduduk 30 juta. Jadi pelajar dia yang pandai taklah lebih 30 juta. Tapi kalau dah 280 juta penduduk, orang yang pandai dah berjuta-juta. Mungkin lebih 30 juta yang pandai kan, pelajar dia kan. Jadi mereka kena test dan saya pun test. Ada test saya sendiri lah ketika itu. Dites untuk masuk dan apa ni, kerana saya daripada Malaysia maka kita ada, mungkin mereka ada peruntukan khusus tertentu lah. Saya tak tahu lah saya lulus cemerlang tak cemerlang tapi memang ada test dia. Dan saya diterima masuk lah. Cuma ketika itu saya tak pergi ke sana sebab dalam masa sama saya mendapat tawaran untuk belajar di Universiti Melaya yang saya pun kata pada saya prestige jugalah Universiti Melaya tu. Sebab saya tengok ketika itu kebanyakan pemimpin kat Malaysia pun berasal daripada Universiti Melaya. Ketika itulah ada cita-cita jugalah nak jadi yang berhormat Perdana Menteri ke Menteri Besar ke kan. Ketika itu, tapi bila dah belajar dah tak minat lah nak jadi pemimpin politik. Sebelum itu memang berminat nak jadi pemimpin politik. Saya tengok yang saya suka Dr. Mahathir dengan dulu tim Perdana Menteri kita adalah Datuk Musa Hitam. Saya tak tahu lah awak kenal ke tak. Datang daripada Universiti Melaya tersebut. Kemudian kebanyakan daripada Universiti Melaya barulah mereka belajar ke luar negara. Buat master atau buat PhD nya. Supaya ada apa ni, elemen nasionalisme lah. Tapi sebenarnya tak perlu juga kalau ada peluang boleh je pergi ke luar negara. Okay, tapi bila pergi keluar negara dalam peringkat yang masih muda maka mudah untuk dipengaruhi oleh elemen luar tu memang sangat mudah. Sebab basic awak masih tak cukup. Yang mana dengan saya yang pergi ke sana selepas mendapat degree daripada local university. Macam awak sekarang ni belajar tentang elemen Malaysia, maka kita akan ada penapis lah. Penapis yang agak bagus ke luar negara tersebut. Kita tapis sendiri. Kalau awak pergi ke sana belum penapisnya belum kuat, penapisnya belum tebal, banyak lubang-lubangnya, maka elemen luar itu akan masuk dengan mudah. Dan sebab itu saya tak heran jika ramai pelajar yang belajar di luar negara balik ke Malaysia dan mereka berubahlah dan nakkan apa yang ada di Eropah itu di Malaysia. Sebab mereka tak ada penapis, mereka terus dihantar ke luar negara dan di sana mereka akan menerima ilmu daripada sana bulat-bulat bawa ke sini dan mereka nak apply ilmu itu di sini. Dan itulah ya. Akulah apa yang sekarang ni ada LGBT, pejuang-pejuang LGBT di luar negara, perkara tersebut diterima dan tidak menjadi masalah di sana. Itu yang normal lah di sana. Malahan di sana institusi keluarga ni tak ada. Kebanyakan orang bebas. Tak perlu nak kahwin kat gereja. Kahwin sendiri-sendiri je. Kahwin kat mana? Kahwin kat
hotel aja. Kahwin kat hotel aja. Kat hotel pun dia orang buat tempat berkahwin, dan kahwin kat sana tak payah nak ada bicara-bicara. Ambil kunci dia. Ambil kunci tu lah kira kahwin lah tu. Kunci bilik hotel. Tu kahwin lah. Negara kita pun ramai yang meniru. Dia kahwin tak payah pergi nikah. Dia pergi ke hotel dia ambil kunci sebagai tanda kahwin itu. Kunci kunci bilik. Tu tanda perkahwinan. Itu elemen daripada sana lah. Sebab ini juga dipopularkan di dalam apa ni, filem-filem mereka lah, Hollywood, yang menguasai kita semua, yang menguasai dunia hiburan kita. Anak kecil-kecil pun dah diperkenalkan dengan perkahwinan bebas, dan juga kehidupan seks, tanpa perkahwinan. Itu yang sumber etika dalam Islam, itu Al-Quran yang saya sebutkan tadi, dan juga As-Sunnah ni ialah Rasulullah SAW. Apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah, apa sahaja yang dilakukan, itu kita panggil sebagai As-Sunnah, kecuali sekiranya Rasulullah SAW sebut apa yang disampaikan itu ialah Al-Quran, maka itu adalah Al-Quran. Tapi selain daripada itu ialah kita panggil sebagai Sunnah. Dan yang kat sini penjelasan dengan lebih lanjut tentang apa yang dikatakan sebagai akhlak, akhlak. Dan awak kena faham, terutama orang yang bukan Islam ni, akhlak ini adalah sesuatu nilai etika yang sangat dititik beratkan oleh orang-orang Islam. Dan dia apa ni, ada penguatkuasaan dia. Kalau masyarakat Buddha, masyarakat apa ni, Kristian, tidak ada penguatkuasaan dari segi agama. Tapi dalam masyarakat Islam di negara kita ada penguatkuasaan. Apa nama penguasaan itu? Ialah syariah. Dan di negara kita ada undang-undang syariah dan juga undang-undang yang dipanggil sebagai mahkamah syariah, pelaksana undang-undang itu. Kita ada hakim syariah. Dan di negara kita juga ada sebahagian daripada orang Islam yang berjuang supaya undang-undang syariah ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dan itu yang diperjuangkan oleh Parti Islam Malaysia, yang sekarang ini pun menjadi kerajaan di peringkat pusat, iaitu terkenal dengan pindaan Undang-Undang 355 kalau tak silap. Undang-Undang 355, Undang-Undang Syariah, pengukuhan Undang Syariah, yang mana sekarang ni senyap sunyi, tak tahu kenapa mereka tak nak perjuangkan. Pun heran juga saya. Sebelum ni mereka sangat perjuangkan, dan malahan awak semua tahulah, awak semua dah besar, awak semua mengikuti pengalaman politik negara kita, maka isu undang-undang Islam ini adalah isu yang besar bagi orang Islam, dan juga besar bagi orang bukan Islam, sebab orang Islam bimbang sebab mereka tidak beragama Islam. Tapi ada undang-undang Islam. Jadi mereka bimbanglah kat situ. Kebimbangan itu berlaku kerana mereka takut kalau sekiranya undang-undang itu ter-apply ataupun dilaksanakan terhadap mereka. Itu kebimbangan mereka lah. Sedangkan sebenarnya itu adalah hanya kebimbangan yang tidak berasas. Sebab di negara kita, kita ada namanya undang-undang sivil yang dikenakan kepada semua orang, termasuklah orang Islam, dan juga undang-undang syariah hanya kepada orang Islam. Jadi orang Islam ni ada dua undang-undang yang akan dia kena. Satu undang-undang sivil pun dia kena, undang-undang syariah pun dia kena. Dua undang-undang yang dia kena ada. Jadi double. Dan orang Islam pun kadang tak puas hati juga, kerana ada undang-undang itu sudah berada dalam undang syariah, dan pada undang-undang syariah itu lebih baik berbanding dengan undang-undang sivil. Sebab mereka beragama Islam dan undang-undang itu datang daripada Allah, maka mereka bersifat deontologi,
deontologi, ya, mereka tidak berdasarkan kepada teologi, mereka tidak itu suka dengan undang-undang sivil. Undang-undang sivil berisikan kepada teologi, ya, yang merangka undang sivil itu ialah manusia. Manusia itu sendiri dan ada banyak kelemahan-kelemahan. Itu yang mengapa orang-orang Islam di negara ini berjuang untuk undang-undang Islam. Sebab pada mereka undang-undang Islam itu boleh dilaksanakan bukan hanya untuk orang Islam tapi juga bukan Islam. Kerana undang-undang yang sedia ada ini adalah undang-undang daripada Barat yang lagi jauh beza dengan orang-orang Melayu Islam dan juga orang Cina India. Sebab orang-orang Melayu Cina India itu bukan orang Barat, orang-orang Asia. Yang mana Islam ini banyak dianuti oleh orang Asia, berbanding dengan orang Eropah. Tapi kita boleh terima undang-undang Eropah, undang-undang Barat, tapi tak boleh terima undang-undang Islam yang datang daripada orang Asia itu sendiri. Jadi kat situlah penintangan sebagai orang Melayu Islam kat Malaysia ni terhadap undang-undang sivil moden. Semua kenapa? Sebab kita sekarang ni dipengaruhi oleh budaya Barat. Semua orang dipengaruhi oleh Barat. Jadi bila daripada Barat semua boleh terima, tapi kalau daripada salah satu hasil daripada budaya penduduk setempat pun ada kumpulan-kumpulan lain yang tak yakin dan tak setuju. Itu penting. Kalau zaman kegemilangan Islam dahulu, perkara sebaliknya yang berlaku lah. Ilmu, pengetahuan undang-undang Islam itu mempengaruhi masyarakat lain di dunia, termasuklah masyarakat di Eropah. Tapi apabila kita lemah, tidak lagi menguasai dunia, maka kumpulan yang menguasai dunia itulah yang akan menguasai pemikiran, budaya dan sebagainya. Dan kerana sekarang kita dikuasai oleh Amerika Syarikat, mana saja datang daripada Amerika Syarikat, kita tak tolak dan kita terima. Tak ada penentangan. Kuranglah kalau ada, tapi kurang penentangan. Semua terima, ya. LGBT ke, free sex ke, apa ni, kita di negara kita sampai susah lah untuk nak pastikan lah benda-benda kita jangan terpengaruh dengan budaya seks bebas dan sebagainya. Sebab itu datang daripada Barat dan bertentangan dengan nilai-nilai kita, tapi sangat susah untuk dihalang. Bukan hanya di Malaysia, lebih teruk lagi di Indonesia lah. Sangat teruk sebab di Indonesia tak ada undang-undang syariah seperti kita. Dan sana lagi teruk. Sangat teruk sana. Sangat bebas. Dan sebab itu orang Indonesia di Malaysia teruk juga dari segi kehidupan seharian ya, sama mereka lah. Seks bebas itu sebab di sana pun mereka dah biasa bebas, kat sini lagi lah. Di Malaysia ni, orang Malaysia ni dia lebih terkawal kita sebab kita ada undang-undang syariah. Awak tak boleh berhalwat, awak tak boleh berzina. Sebab kalau berzina dan halal itu ada hukuman, boleh di penjara dan juga boleh didenda lah. Tapi kalau di Indonesia tak ada, tak ada penguasaan ni. Sebab tu di Indonesia ada artis kahwin, dia tak kahwin, dia cuma tinggal bersama. Itu normal lah di sana di Indonesia. Bahkan di Indonesia berlainan agama boleh berkahwin. Sudah menjadi budaya. Malahan Presiden Soeharto beragama Islam, isterinya apa nama, Batin kata dia beragama Kristian. Dan melainkan ramai anak dan tak tahu lah anak dia Kristian ke bukan Kristian ke apa kan, Islam ke apa, tapi mereka tak kisah. Kerana satu rumah ada yang Kristian, ada yang bukan. Mereka di sana memang seperti itu. Ibu Tin tu dia hanya memeluk Islam beberapa hari sebelum, beberapa tahun Islam. Hanya beberapa tahun sebelum dia meninggal dunia lah. Sepanjang-panjangnya tu
dia bukan Kristian. Dan ini diamalkan oleh orang Indonesia sehingga ke hari ini. Sehingga ke hari ini mereka sangat liberal kaitan dengan itu, ya. Sangat liberal. Sebab mereka yang paling penting pada mereka ialah Pancasila. Pancasila itu rukun negara mereka lah. Kita ambil rukun negara itu pun daripada konsep Pancasila itu sendiri. Kita apa ni? Kita berdiri daripada Indonesia. Jadi di Malaysia ini masyarakat Melayu ni memang tidaklah sebebas orang-orang Indonesia yang sangat liberal lah dari segi pengamalan agama. Orang kena faham di situ. Ini terkawal pun masih ramai lagi yang terlibat dengan aktiviti kebebasan pergaulan yang macam-macam lah sekarang ni kan. Dalam masyarakat Islam, mereka percaya bahawa ada konsep dosa pahala surga dan neraka. Ini satu yang penting kat Malaysia lah, sebab kat Malaysia masyarakat Islamnya ialah masyarakat Islam yang konservatif sebenarnya kat Malaysia. Di Indonesia masyarakatnya ialah liberal, Islam liberal. Di sana terbuka lah, kat sana macam-macam jenis dan terbuka lah, sana terbuka. Kat sana Kristian pun boleh siarkan TV, dia boleh ajak orang Indonesia masuk Kristian, memang terbuka. Benda itu mustahil lah di Malaysia, bersifat mustahil dekat Malaysia. Malaysia ni dia memang konservatif. Kelebihan di Malaysia tu pula, dia memang jaga dari segi keyakinan atau dari segi kedudukan Islam itu. Cuma kadang-kadang kelihatannya agak ekstrim bagi setengah orang-orang bukan Islam lah. Sebagaimana berlaku kes di Kedah sekarang kan, ada pengumuman daripada Menteri Besar dia akan tutup kedai-kedai nombor itu di Kedah, dan ramai di kalangan pemimpin Melayu yang menentang lah. Pada saya sebenarnya boleh dilakukan, tapi dengan cara yang lebih lembut lah, bukan dengan cara yang secara tiba-tiba seperti ini. Hanya kerana ada perintah yang Melaka, maka pengumuman itu dibuat untuk menarik pengemudi tegar. Sebab dia tahu majoriti penduduk di Malaysia ni ialah Melayu Islam. Jadi kalau mereka bergantung harap kepada undi Melayu Islam pun sudah cukup untuk terus kekal sebagai kerajaan. Sebab penduduk Melayu ramai, 70%. Di Melaka pun sama. Jadi orang bukan Melayu hanya di kawasan bandar, tapi orang bukan Melayu, orang-orang Melayu yang lain di kebanyakannya majoriti di luar bandar, dan kerusi luar bandar tu lebih banyak. Jadi kalau mereka boleh pastikan orang Melayu menyokong mereka semua, mereka akan menang lah dalam perkara tersebut. Itu dia punya calculation ni. Sebab itu elemen Islam itu ditunjulkan di Malaysia sekarang ni kerana atas kepentingan jugalah. Sebab mereka nak dapatkan sokongan daripada bukan Melayu sekarang ni agak susah, sebab bukan Melayu tidak begitu menyokong kerajaan yang dikuasai oleh parti yang memperjuangkan etnik Melayu itu. Kita dah bosan, kena yang lain. Bagaimanapun orang Melayu juga sendiri pun sudah bosan dengan parti yang memperjuangkan etnik mereka sahaja. Sebab mereka kata kita sudah sampai zaman yang moden, sudah mengangkat persoalan-persoalan keadilan bukan hanya sebagai retorik kataan sebutan saja, tapi juga sesuatu yang mesti
amalkan. Ini ramai orang-orang yang beragama Islam, berbangsa Melayu, tetapi mereka tidak menyokong uh, pemimpin yang sangat resis lah. Contohnya, sangat resis. Mereka tak berterima sebab kita di Malaysia penduduknya berbagai kaum, maka harus menghormati kaum-kaum lain juga. Ini ada dua kedudukan sekarang lah. Jadi kalau orang Melayu sendiri pun sudah pecah kepada kedua orang, iaitu satu percaya kepada perjuangan ini etnik Melayu, satu lagi ialah orang yang percaya bahawa harus bersikap adil. Jadi pecah. Jadi kalau 70% dah pecah dah. Jadi tak solid 70%. Jadi kat situlah menyebabkan uh, parti ini tak kuat. Sekarang ni dah tak kuat. Kalau kena tertentu dia akan kalah. Sebab ramai orang Melayu sudah mengalami modernisasi, sama ada pekerjaannya dan juga pendidikannya serta pemikiran. Okey. Ini penjelasan dalam tentang itu. Kita terus pergi kepada peta lah. Ada peta. Saya nak pergi terus kepada peta. Ni dia. Peta alam Melayu. Yang sini gambar peta ni ialah ada peta Jepun, China, Taiwan, ada India. Kawasan yang kita gariskan dalam gelap warna hitam tu, jadi sebut dia itu sebagai habitat bangsa Melayu ataupun dipanggil sebagai Malay Archipelago. Dan di dalamnya ada Filipina. Dan di dalamnya juga ada selatan Thailand. Dan di situ ada Semenanjung, ada Pulau Borneo, ada Sulawesi, Irian Jaya, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Okay. Okay, itu adalah dipanggil sebagai Malay Archipelago. Di dalam Malay Archipelago ini ada beberapa negara. Ada Malaysia, 1, 2 Indonesia, 3 Singapura, 4 Brunei, 5 Filipina. Ada 5 negara. Dan 5 negara ini juga termasuk dalam sebahagian daripada negara yang dipanggil sebagai Kesatuan Negara Asia Tenggara ataupun singkatannya ASEAN. ASEAN kan. Kenapa Filipina termasuk dalam Malay Archipelago ni? Sebab apa? Sebab Filipina, orang Filipina sebenarnya asalnya lah orang Melayu. Bahasa Tagalog itu adalah pecahan daripada bahasa Melayu. Dan Filipina sebelum kedatangan Spanyol dan Amerika Syarikat yang menduduki negara tersebut, mereka adalah orang-orang Islam. Ya. Sebab itu sehingga hari ini di Filipina mereka ada perentangan di Mindanao. Sebab Mindanao juga adalah orang Islam, tapi di sana pemimpin Mindanao kuat dengan mempertahankan Islam itu. Hingga sekarang ini mereka masih beragama Islam lah. Tempat lain mereka boleh Kristian kan di Filipina, tapi di Mindanao tak boleh.
Dan sekarang ini pun diberitakan, saya tengok kat YouTube, proses Islamisasi sangat kuat lah di Mindanao. Banyak kampung-kampung, satu penduduk kampung menggunakan agama Islam tu memang sedang bergerak di Filipina sekarang. Dan Filipina ni antara negara yang agak kurang maju lah kan dengan negara kita. Terkenal dengan presiden dia yang gangster. Yang gangster yang akan bunuh pengedar dadah tanpa bawa ke balai polis, tanpa tangkap, tembak je. Itu diarahkan polis untuk bunuh semua pengedar dadah. Dan satu dunia lah menghantar bantahan terhadap tindakan Presiden Duterte tu. Tapi apa dia kisah, dia orang paling berkuasa kat Filipina. Jadi apa ni, ramai orang dah mati lah kerana pengedar dadah dan juga isap dadah. Sebenarnya kat Malaysia ni tak ada Duterte. Kalau tak, habis orang Malaysia ramai yang mati pelimpangan lah. Sebab kat Malaysia ni pengedar dadah pun ramai. Student pun dah jadi pengedar dadah. Ya, jangan tak percaya kan. Saya pernah ada satu student, saya jadi penasihat kepada pelajar ini. Dan pelajar ini telah ditangkap kerana mengedar di Taman Universiti. Main itu UTM. Jadi saya pun kena lah. Walaupun saya hanya penasihat pelajar, tapi saya kena juga terlibat dalam proses yang apa ni, bila pelajar kita kena tu banyaklah soalan-soalan daripada pihak berkuasa kan, daripada UTM. Dadah ni adalah sesuatu yang sudah memasuki dunia kehidupan hari ini. Padahal di sekolah-sekolah nak skor, nak study untuk dapat markah yang baik, mereka sebagainya guna dadah. Di TM ni pun ada pelajar yang memang kita tahu dia ada ambil barang supaya dia dapat study lebih dan sebagainya lah untuk usaha dengan baik. Tapi itulah bila dia ambil, bila selarang, awak akan jadi orang yang terlarang. Sampai awak mati, barulah awak tidak lagi menjadi orang yang terlarang. Jangan main-main dadah ni. Hanya kematian awak saja yang akan menyelamatkan awak untuk tidak diburu oleh polis. Kalau mati, okey, settle. Tapi kalau hidup, walaupun awak dah ditangkap kat penjara dan sebagainya, rekod awak ada, apa-apa saja berlaku, awak dulu yang akan tangkap. Sebab dia dah ada rekod. Jadi sebab itu kalau boleh, elakkanlah daripada dadah ni. Elakkan daripada dadah. Walaupun sikit-sikit ke tak boleh, tuan-tuan. Daripada 56 orang ni, mudah-mudahan tak ada seorang pun. Kalau ada, risiko awak kena tanggung lah. Awak akan di blacklist selama-lamanya. Akan berakhir dengan awak punya kematian. Itu awak kena ingat. Itu memang polis ni cakap dengan saya lah. Orang yang dah kena ni, dah ada ni, hanya kematiannya saja yang akan mengakhiri semuanya. Jadi semua awak susah. Apa sikit-sikit berlaku, ada pecah rumah ke kawasan tu, awak dulu yang dicari. Apa je isu, awak dulu yang dicari. Tu. Sebab ada rekod. Okay. Macam pelajar-pelajar kat universiti pertahanan dah. Walaupun mereka selamat, tidak dihukum penjara sebagaimana kawan mereka, 18 orang tu, 18 ke berapa orang tu, saya tak ingat, dihukum 18 tahun kan. Ada yang dibebaskan, tapi yang dibebaskan tu masih lagi dalam rekod polis dan mereka ada rekod dia sebagai orang yang tak baik.
sampai matilah, tidak kekal dengan rekod tersebut. Berbalik kepada habitat alam Melayu ini, macam mana kita boleh tahu bahawa alam Melayu ini yang mengandungi 5 negara ini adalah asalnya daripada rukun yang sama, iaitu rukun Melayu. Kajian dari segi bahasa sebenarnya. Di sini ada bahasa Melayu, Johor, Kelantan, Sumatera, bahasa Riau, Melayu Riau, bahasa Brunei, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Tagalog. Asal kepada bahasa-bahasa ini ialah bahasa Austronesia. Dia hidup sama macam bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Portugal, bahasa Sepanyol, bahasa Jerman. Dia adalah bahasa yang berasal daripada nenek moyang yang sama, iaitu bahasa Latin. Bahasa asal dia. Tapi kerana orang macam inilah, ada satu family tu 5 orang anak. Anak pertama pergi ke wilayah namanya Jerman. Anak kedua pergi wilayah namanya Belanda. Anak ketiga pergi wilayah namanya Britain. Keempat pergi ke wilayah namanya Sepanyol. Maka anak-anak ini akan membina keluarga sendiri dan akhirnya nanti mereka akan membina bangsa baru, sebagai bangsa Sepanyol, bangsa Britain, bangsa Jerman dan sebagainya. Tapi asalnya daripada satu bapa, satu mak yang sama. Ini juga berlaku di tanah, di alam Melayu ini. Yang mereka bergerak, orang ni daripada satu keluarga ni bergerak pisah, yang akhirnya mereka sehingga menetap itu dan membina bangsa mereka sendiri. Sama macam sekarang ni orang Kelantan duduk kat Kelantan, tapi family asalnya di Kelantan. Tapi anak-anak mereka berhijrah ke Kuala Lumpur, berhijrah ke Johor, berhijrah ke Kedah. Dan mereka terus tinggal menetap, tidak menetap di Kelantan, tapi menetap di tempat mereka yang baru. Dan anak-anaknya nanti akan lahir bukan lagi sebagai orang Kelantan, tapi orang di tempat yang itulah. Kalau dia berhijrah ke Johor ni, dia akan menjadi orang Johor, walaupun dia asalnya orang Kelantan. Macam saya lah, saya asal daripada Selangor. Isteri saya juga daripada Selangor, tapi saya mengajar di ITM Johor. Ke anak saya lahir di sini, maka dia menjadi orang Johor. Dia tak akan sokongkan bola sepak negeri Selangor, dia tak akan. Tapi saya akan sokong bola sepak, dan saya anggap JDT adalah musuh saya sebab saya orang Selangor. Tapi anak saya, dia akan Selangor musuh dia. JDT adalah pasukan dia sebab dia lahir di Johor dan dia jadi orang Johor. Macam itu. Jadi bapa dengan anak tak sama sokong. Bapa tengok bola, dia nak pastikan Selangor menang. Kalau Selangor tak menang, dia tak puas hati. Tapi anak saya pula, kalau Selangor menang, dia tak puas hati dengan pasukan dia, itu JDT lah. Jadi ini yang berlaku sebenarnya, dan tadi berlakulah apa yang disebabkan oleh Haji Pelako itu. Pelako, mereka bergerak, bukan hanya bergerak badan saja, tapi membawa juga budaya, bahasa, cara hidup. Ya, ini yang kita panggil sebagai ketamadunan Melayu, iaitu tamadun yang tua, yang telah wujud ratusan tahun dulu, bukan ratusan saja, ribuan tahun. Dan sebab itu penduduk-penduduk di sini memanggil sebagai Nusantara, iaitu banyak pulau. Pulau Borneo, Filipin, pulau Jawa, pulau Sumatera, Singapura, Riau, dan ada satu lagi namanya Semenanjung, tapi seperti pulau juga sebab dikelilingi kanan kiri depan lautan, belakangnya bukan. Belakangnya ialah Semenanjung Keram yang menghubungkannya dengan sebuah negara dikenal sebagai negara Siam ataupun sekarang Thailand. Tapi Thailand kecil je, itu je. Tapi yang alam kelautan ni besar sebenarnya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ya,
besar, negara yang berbagai negara dan besar, tetapi berkongsi budaya yang hampir sama. Okey, melahirkan peradaban kepulauan itu sendiri, dan walaupun ada ciri-ciri persamaan, tapi tentulah kerana kalau kita kat Malaysia ni pun orang Johor dan orang Kelantan, orang Kedah tentu ada ciri-ciri uniknya, berbeza budayanya. Walaupun budaya Melayu tapi ada ciri-ciri sedikit kelainan. Jadi diinginkan pula bagi satu negara yang berbeza-beza dia ada ciri-ciri masing-masing. Kalau ke Indonesia tentu ada unik dia sendiri, ke Brunei ada keunikannya sendiri, ke Malaysia ada keunikannya sendiri. Of course lah, itu. Dan dalam masyarakat Melayu ini, di samping ada konsep akhlak yang saya jelaskan tadi, di dalam masyarakat ini juga ada aspek budaya Melayu itu sendiri yang dipanggil sebagai adat ataupun kebiasaan, yang mana dia bukan sesuatu yang berbentuk benda, tapi benda yang bersifat bukan benda. Adat itu bersifat macam batang larang, pepatah pepitih, panduan kehidupan, dalam pepatah pepitih kita pantun dan sebagainya, dalam bentuk kalau nak sebut ideologi tak apa tepat, dalam bentuk cara hidup. Dan adat ini pula ada yang dizahirkan dalam bentuk benda. Contoh macam adat berkahwin Raja Melayu, dia dizahirkan dalam bentuk benda. Ada kerisnya, tombaknya, ada mahkotanya dan sebagainya. Itu juga adalah adat, pakaiannya dan sebagainya. Dan dalam masyarakat Melayu juga ada elemen dalam masyarakat Melayu biasalah, bukan raja pun ada elemen adat yang dizahirkan dalam bentuk benda. Jadi adat ni juga adalah bersifat bukan benda dan juga benda. Tetapi yang paling utama adalah dalam bentuk bukan benda dulu lah, dalam pemikiran masyarakat Melayu itu sendiri yang dikongsi oleh berjuta orang Melayu yang lain untuk mengamalkan pemikiran yang sama yang dizahirkan dalam bentuk yang sama. Melayu bersosial, bahasa yang dituturkan, tingkah laku yang dituturkan, senyuman yang diukir, semua itu adalah dibina secara bersama. Disebut je orang Melayu, kita boleh gambarkan bukan hanya pakaiannya tapi juga personalitinya. Orang yang lemah lembut, cakapnya tak berterus terang, berkias. Jadi ada orang Melayu satu, kita takkan orang Melayu, seorang lagi orang Cina. Kita dah boleh tahulah orang Melayu macam ni, orang Cina macam ni. Itu ciri-ciri yang sudah identik, yang sudah kita boleh faham tentang perbezaan etnik yang berbeza itu dengan personality yang berbeza. Orang Melayu pastinya tidak akan bercakap bercakap lepas begitu saja. Dia tak akan memanggil orang itu dengan panggilan-panggilan yang tak sesuai dengan orang tersebut. Dia tidak akan bersikap kurang ajar dalam pada orang Melayu. Dia tak akan dia akan kurang ajar dalam budaya dia. Kalau cakap dengan pemimpin, dia ada adat orang Melayu, ada adat dan adab. Adab itu ialah manners ataupun cara bertingkah laku kepada pemimpin dia. Dia tak akan bercakap kasar, menunjukkan tangan dia dan sebagainya kepada pemimpin dia. Terutama raja lah. Orang Melayu akan tundukkan kepala, akan angkat tangan dia, merafak sembah kepada rajanya. Itu orang akan jaga susila dia, jaga tingkah laku dia. Berbanding dengan etnik yang lain, etnik India dan etnik Cina di Malaysia,
penghormatan mereka kepada pemimpin berbeza lah, tak sama. Tak sama. Sebab budaya mereka tidak sama dengan budaya orang Melayu. Itu yang dalam orang Melayu banyak kiasan, dianggap kurang ajar kalau berterus terang. Tapi dalam masyarakat Cina, mungkin mereka pula anggap kurang ajar pula kalau tak berterus terang. Saya tak berapa faham yang itulah. Mereka lebih mengutamakan berterus terang. Dalam budaya kita, tak digalakkan berterus terang. Itu budaya dia macam itu. Jadi kita orang Melayu kena faham, kalau orang tu tak puas hati, dia tak akan berterus terang, tapi kita kena faham dari segi orang tu tak puas hati. Dari segi riak muka dia, cara dia cakap dengan kita, bahasa kiasan yang digunakan, maka dia tak puas hati. Kat situlah. Jadi pemimpin Melayu dan pemimpin bukan Melayu kena faham tentang orang Melayu ni. Cara dia berbeza. Cara pemikiran dia berbeza dengan orang Cina. Orang Melayu. Dengan itu adalah keunikan lah. Pada saya itu satu keunikan. Mana orang Melayu ni ialah orang yang sangat mengagungkan pemimpin. Orang Melayu ni satu-satunya bangsa kat dunia yang sangat mengagungkan pemimpin dia. Dia sangat sayang pemimpin dia dan percaya pemimpin dia. Sangat luar biasa. Sultan, katakan Sultan. Katakan Sultan juga. Orang Melayu hormat sangat dengan Sultan. Sangat-sangat hormat. Tak boleh cakap main-main dengan Sultan. Tak boleh gurau-gurau pun tak boleh. Gurau-gurau cakap Sultan ni apa ni, tak boleh. Gurau saja. Akan ada datang pasukan anggota polis datang ke rumah dan tangkap kita, gari kita, bawa ke balai polis, masukkan dalam jail. Sebab bergurau dengan Sultan. Di Malaysia tak boleh. Negara lain boleh, tak ada masalah. Tapi kat Malaysia tak boleh. Kat Britain boleh nak bergurau dengan Queen pun tak ada masalah kat sana. Boleh. Kritik pun boleh. Apalah Queen boros ni kan. Kat Malaysia tak boleh. Sebab itu dianggap sebagai menghasut. Sebab sayangnya pada pemimpinnya. Sangat-sangat sayang. Terlalu sayang sangatlah pada saya kerana peringkat dia berlebihan lah. Sebab tu orang Melayu satu-satunya bangsa kat dunia ni yang memiliki 9 raja yang kekal hingga hari ini. Tak ada orang lain yang ada 9 raja seperti orang Melayu. Alhamdulillah. Itu menunjukkan betapa ekstrimnya orang Melayu ni. Orang Melayu ni adalah ekstrim. Jadi kalau awak nak jadi ahli politik, kena faham ni orang Melayu ni. Kena faham betul. Sama ada bukan Melayu ataupun orang Melayu itu sendiri yang nak jadi ahli politik, dia kena faham bahawa orang Melayu di Malaysia ekstrim kepada bangsanya. Sangat-sangat ekstrim. Negara lain, Indonesia tak ekstrim. Malahan raja-rajanya dibunuh. Selepas mereka merdeka tahun 19 apa ya saya lupa. Di Sumatera tu ada beberapa orang raja, semuanya dah kena pancung. Di Pulau Jawa pun banyak raja, tinggal suatu je raja yang ada di Yogyakarta nama dia, di Keraton Sultan Hamengkubuwono. Itu ada sampai sekarang ada satu je raja, dan semua dah habis. Jadi arwah lah, keturunan-keturunan dia pun. Tak ada apa keistimewaan. Tak ada keistimewaan apa-apa lah. Dia cuma sebagai simbol. Kalau kat Malaysia, Sultan jangan main. Sultan adalah ketua pemerintahan wilayah tersebut. Walaupun sebenarnya yang menjalankan perintah tu ialah Menteri Besar ataupun Perdana Menteri. Tapi Sultan ada power. Power yang nampak dan power yang tak nampak. Itu yang tak tahan. Power yang nampak, kita boleh tahulah power dia untuk melantik Perdana Menteri, Menteri Besar. Itu power besar kan tu. Bukan parlimen dan sebagainya. Power yang tak nampak, itu awak kena faham. Power yang tak nampak, bila dia ada kuasa untuk Menteri Besar dan Perdana Menteri dan juga dia boleh membuahkan Dewan Negeri dan juga membuahkan parlimen, maka ketua-ketua kerajaan yang telah dilantik oleh Sultan ni sangat terikat dengan kuasa Sultan tadi.
Dan sebab itu dia mengatasi Perdana Menteri dan mengatasi Sultan, mengatasi Menteri Besar. Power dia. Awak sebut Sultan juga, Sultan juga. Tapi awak tak tahu, dia boleh overrule keputusan keputusan ISKO, keputusan Menteri Besar dia. Sebab power, dia power. Ya. Sekejap. Dia ada kuasa yang tak nampak. Sekejap ya, ada sedikit saya nak. Okey, tuan-tuan. Ini berkaitan dengan adat. Sahabat boleh baca kat sini. Adat berdasarkan hukum, hukum berdasarkan syarat, syarat berdasarkan kitabullah, syarat berdasarkan adat memakai. Ia kata syarat, benar kata adat. Jadi, untuk akhirnya kat sini, sebelum saya mengakhiri kita punya kelas ini ialah tamadun Melayu sangat diikat oleh tamadun Islam. Kita tamadun Melayu itu terasnya ialah tamadun Islam. Islam. Jadi sebab itu dalam peribahasa ini, syarat mengata adat memakai ini, dia kata syarat, benar kata adat itu ialah syarat itu mengikut agama itu benar, barulah adat akan berkata benar. Jadi adat itu nombor dua selepas daripada syarat itu. Ya, syarat itu ialah syariat. Syariat ya. Okey. Raja adil, raja disembah, raja menjadi disembah. Ini adalah ciri kehidupan orang Melayu lah. Ini adalah contoh-contoh yang telah diberikanlah kepada kita, contoh-contoh adat tadi tu ya. Adat. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada soalan? InsyaAllah minggu depan saya akan kongsikan tajuk-tajuk pembintangan. Saya dah kongsikan ke tajuk pembintangan? Kumpulan. Belum kan rasanya? Okey, jadi minggu depan saya akan bagi tajuk tersebut lah. Saya akan uploadkan dalam e-learning. Jadi awak boleh ambil dalam e-learning dan kemudian awak WhatsApp saya kumpulan apa, tajuk apa. Ya. Dan awak hanya diperlukan mengambil satu tajuk sajalah, satu kumpulan. Tak boleh sama tajuknya. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan.
semua.